Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan nak sesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Maknanya bagaimana dia nak duduk dalam iklim sejuk, iklim panas dan bagaimana dia nak duduk dalam kawasan yang mula-mula dalam yang berlaku perubahan musim. Maknanya mula-mula musim panas kemudian bertukar menjadi musim sejuk ataupun berangin. Okey, kita tengok. Di akhir pembelajaran, murid boleh menjelaskan dengan contoh ciri-ciri khas tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Kita teruskan. Kenapa tumbuh-tumbuhan ni kena sesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim tu? Baik, tumbuh-tumbuhan ini mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Kenapa? Untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Sama juga dengan yang sebelum ni kita belajar kenapa tumbuh-tumbuhan dia nak lindung diri dia daripada musuh. Sebab yang ni sama je untuk memastikan kemandirian spesies supaya dia tidak pupus. Okay, kita tengok terus kita masuk dengan musim angin kencang. Musim angin kencang ni kita tengok apa ciri-ciri pokok. Okay, contoh cikgu bagi kat sini pokok kelapa dan pokok ru. Pokok kelapa apa ciri-ciri? Dia batang mudah lentur ikut angin tapi batang dia tak mudah untuk tumbang. Batang dia mudah lentur. Kemudian kita tengok ciri-ciri yang ada pada daun dia, daun berpecah-pecah. Daun dia berpecah-pecah satu supaya tak tumbang bila kena tolak dengan angin yang kuat. Okey, kita tengok sama juga dengan daun pisang. Kalau kamu tengok daun pisang, daun dia mudah pecah. Daun dia mudah pecah supaya pokok tu tak tumbang. Okay, pokok ru pula apa ciri-ciri dia? Batang dan ranting mudah lentur, sama juga, dan daun berbentuk jarum supaya angin tu senang nak lalu dekat celah-celah daun tu. Macam itulah macam pokok nyok tadi, pokok kelapa tadi angin senang nak lalu celah-celah daun. Okey, kita teruskan. Seterusnya pokok apa lagi? Kita tengok ciri-ciri untuk iklim panas dan musim kering. Pokok kaktus. Kita tengok apa ciri-ciri khas pokok kaktus. Daun terubah suai menjadi duri. Kemudian batang dia menyimpan air. Akar yang panjang untuk mencari air di dalam tanah. Okay, kita tengok yang pertama daun dia dah jadi duri. Batang dia dah boleh menyimpan air. Dan dia mempunyai akar yang panjang untuk mencari air di dalam tanah. Itu ciri-ciri pokok kaktus. Okay, kemudian kita tengok apa lagi? Pokok kunyit. Macam mana pokok kunyit nak hidup dekat tempat panas? Daun dia akan bergulung. Cuba tengok pokok kunyit dekat rumah mak. Kat rumah kamu lah. Kalau mak kamu ada tanam pokok kunyit, hari panas daun dia akan bergulung. Untuk apa? Untuk mengelakkan kehilangan air. Okay, kita tengok seterusnya pokok keladi. Pokok keladi pula apa ciri-ciri dia? Daun dia berlilin, licin je. Kenapa berlilin? Untuk mengelakkan kehilangan air. Okay, seterusnya kita tengok apa pula pokok yang boleh survive dekat kawasan panas. Pokok tomato. Okey, pokok tomato ni daun dia juga, semua ni daun ya, sebab daun ni boleh tempat yang boleh menyebabkan kehilangan air lah. Okey, daun pokok tomato ni kenapa? Macam mana? Daun dia berbulu halus. Kenapa? Untuk mencegah kehilangan air. Okey, seterusnya kita tengok pokok apa? Pokok getah. Macam mana pokok getah ni dia nak survive dalam musim panas? Selalu ni jadilah pada kawasan kamu ni. Kat area Kilim. Kalau kamu tengok kat area Kilim, bila main musim panas, apa jadi pada pokok getah tu? Pokok itu akan menggugurkan daun untuk mengelakkan kehilangan air. Memang masa tu kita akan tengok musim panas, pokok getah ni semua daun-daun dia semua akan menggugurkan daun. Akan gugur ke tanah lah. Baik, kita teruskan lagi. Kita nak masuk pula kepada iklim sejuk. Macam mana pokok-pokok yang hidup dalam iklim sejuk ni nak hidup? Okay, yang pertama kita tengok ada pokok maple. Pokok maple ni tak ada kat Malaysia, bukan tak? Sebab tak sesuai ya untuk hidup kat iklim kita. Dan yang kedua pokok pine. Pokok pine. Pokok pine. Okey, apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dua jenis tumbuhan ini ialah
dia mempunyai kulit pokok yang tebal. Kulit pokok dia memang tebal untuk mengelakkan dia boleh menyimpan air dalam batang dia tu. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, ini cikgu dah listkan ataupun senaraikan apa dia ciri-ciri khas tumbuhan untuk sesuaikan diri dengan untuk hidup dalam iklim dan perubahan musim. Kita dah tengok tadi batang mudah lentur, ikut angin. Pokok apa? Pokok kelapa. Daun berpecah-pecah, daun dia satu-satu supaya angin boleh melalui celah-celah daun. Daun berbentuk jarum. Apa dia yang tumbuhan yang berbentuk jarum? Pokok kaktus lah. Ataupun banyak lagi lah yang berbentuk jarum. Okay. Daun terubah suai menjadi duri. Kaktus menggulungkan daun. Pokok kunyit tadi dia bergulung kan. Okay, kemudian daun berlilin. Daun dia macam ada lilin, licin je. Bila kita letak air, air senang, air akan lalu macam tu je. Okay, pokok keladi ya. Meluruhkan daun. Apa dia pokok yang menggugurkan daun tadi? Pokok getah. Kulit batang yang tebal. Okey, kulit batang yang tebal. Contohnya pokok maple tadilah. Pokok pine. Batang menyimpan air. Pokok kaktus juga. Akar yang panjang. Dia nak cari air. Pokok apa yang mempunyai akar yang panjang? Pokok kaktus. Dan daun berbulu halus. Apa tadi contoh cikgu bagi? Pokok tomato. Baik. Cikgu rasa itu saja untuk yang tajuk kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat buat latihan yang cikgu akan berikan sebentar nanti. Baik, terima kasih semua.